Percaya kepada kitab-kitab ialah percaya tentang adanya kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Rasulnya melalui para malaikat. Kitab-kitab itu mengandungi kalam Allah yang dipanggil kitab suci macam Quran tu. Ini mesti malaikat dan Jibril. Tidak sendiri macam hadis tu wahyu juga, tapi tidak melalui Jibril, tidak melalui malaikat. Dan orang tak sebut sebagai kitab suci. Macam mana lebih pun hadis tu bukan kitab suci. Kitab suci Quran. Kalau yang dahulu Taurat, Zabur, Injil, itu antaranya. Kita kena percaya yang malaikat itu turunkan ialah kitab suci tadi kepada Nabi masing-masing. Semua kandungannya adalah benar dan tidak boleh diragui kerana ia sabit berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis yang mutawatir. Antaranya wajib diketahui dan dipercayai secara terperinci, iaitu 4 buah kitab suci yang disebutkan nama-namanya di dalam Al-Quran: Taurat, Zabur, Injil dan Quran. Yang tidak tersebut di dalam Al-Quran memadailah dengan percaya kepadanya secara umum. Bahkan kita kena berhati-hati juga, jangan terlalu boros dalam menghukum. Misalnya kitab-kitab agama Hindu, berdasarkan yang saya baca banyak kajian ulama-ulama kita, kitab-kitab suci agama Hindu ni, kalau nak kira yang ada sekarang ni pun macam kitab Injil jugalah, macam kitab Bible jugalah. Mengikut kajian ulama-ulama kita, rujuk kepada kitab-kitab asal mereka, dia ni pun asalnya ajaran tauhid juga. Jadi dengan sebab itu banyak persamaannya dengan Islam, tapi telah diselewengkan, jadi hilang ajaran yang asal itu, yang timbulnya ajaran yang palsu, yang diubah kemudian diselewengkan. Kitab dia itu asalnya kitab suci yang diturunkan dari langit. Dan nabi-nabi mereka tu mungkin nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah, mungkin saja, bukan pasti. Tapi kalau macam guru anak, pasti bukan. Boleh kata begitu. Sebab apa? Kita ada neraca, iaitu la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi sesudahku. Wajib juga dipercayai bahawa kitab-kitab suci yang lain selain Al-Quran telah pun dimansukhkan. Jadi patutlah kalau dapat diselewengkan, dia ubah, ditokok tambah sampai begitu sekali, memang dia bukan untuk selama-lamanya. Sifat asal dia tu memang macam tu dah. Jadi patutlah, sebab dia dimansukhkan. Di samping itu kita berkewajipan mempercayai Al-Quran yang ada hari ini adalah terpelihara daripada sebarang penyelewengan dan tokok tambah. Ia adalah sebuah kitab suci yang sah dan terpakai hingga ke hari kiamat. Ini wajib dipercayai. Itu berarti percaya kepada kitab-kitab tu. Kalau Quran ni kena percaya begitulah, kena percaya begitu. Tidak ada tokok tambah. Tidak ada dalam Quran yang orang panggil ayat yang dhaif ke, ayat yang maudhu' ke, hasan ke, apa ke, tak ada. Semuanya mutawatir. Kena percaya begitu. Semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada keliru. Tak ada kata sebahagian yang sepatutnya asalnya hadis jadi Quran kerana terkeliru. Tak ada. Tak ada macam tu. Tak mungkin. Kena percaya begitu. Dan tak ada sebahagian daripada Quran asalnya kemudian jadi hadis saja. Tak ada. Hadis. Quran. Lain. Nabi SAW begitu mengambil berat tentang Quran ini berbeza daripada hadis. Kalau hadis pun kadang itu ada juga, tapi Quran ini lebih lagi. Sehingga di suatu peringkat Nabi SAW pesan, dia kata, la taktubu anni syai'an siwal Quran. Jangan tulis apa-apa daripada aku selain Al-Quran. Itulah golongan anti hadis dia. Dia kata, tengok, Nabi tak bagi tulis. Itu untuk satu ketika sahaja, bukan selama-lamanya tak bagi tulis hadis. Dan kena percaya semua yang ada dalam tu sesuai. Kalau ada yang tak kena, itu kita tak kena. Dalam melaksanakannya kita yang tak kena. Mesti sesuai. Tak boleh kita kata ini sudah kolok, tak sesuai dalam zaman sekarang. Jangan cakap begitu. Rosak akidah tu, rosak. Dalam apa sudut sekalipun, jangan kita kata kalau potong tangan jadi dah habis, nak makan macam mana. Kita orang Islam tu bercakap macam tu. Kalau orang kafir bercakap lain cerita lah kan. Memang dia tak faham banyak perkara. Kita orang Islam pun kadang-kadang oleh kerana benda-benda macam ni lama dah ditinggalkan, jadi kita rasakan ni
tidak sebahagian daripada Islam. Ini macam ketentuan oleh kerajaan-kerajaan tertentu sahaja. Padahal ada dalam Quran. Bila ada dalam Quran tak boleh. Tapi dia ada cara-cara yang nak faham, itulah yang perlu kita belajar. Tidaklah bermakna bila ada dalam Quran wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, bukanlah artinya kalau ada orang mencuri kita pun pegang dia, kita potong tangan. Mana boleh, salah macam tu. Tak boleh, bukan begitu caranya. Jadi perintah di situ dalam Quran itu perintah kepada pemerintah, penguasa, bukan kepada setiap orang Islam. Penguasa dia kena ada kuasa dulu. Tak boleh tak boleh kata yang ada dalam Quran ni tak sesuai apa, tak boleh. Macam mana-mana pun kolot, ketinggalan zaman. Kalau kita kata macam tu dengan maksud menghina, kita kena mengucap semula. Siapa macam tu benda ni bukan main-main. Bukan main-main. Rosak akidah kita. Jadi kadang-kadang kita ni dengan akidah kita ragu macam mana, kita rasa tak puas hati. Ini sebab kejahilan kita. Kalau kita belajar tak akan timbul benda tu. Tak akan timbul. Kita puas hati, kita reda, kita kata inilah yang terbaik. Inilah yang terbaik.